kita sentuh topik kita, musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Okey, kita direct kepada apa nak buat daripada dengar saya membebel tadi, membebel berdasarkan nota. Tak best, saya pun tak suka nak baca nota tu. Okey, jadi petang tadi kita dah sentuh mengenai kepercayaan, belief dalam dagangan. Kenapa mempunyai kepercayaan, set of belief yang kena kepada pasaran ni adalah penting kepada seorang pedagang. Sebab kalau ini tak kena, anda tak akan dapat membentuk satu objektif yang masuk akal. Faham tak? Full margin. Anda tak akan mempunyai objektif yang masuk akal, yang kena kepada anda. Selagi ini tak jelas, you will be doing this. Yang lazim, amat benda lazim, sama ada trader, retail, profesional, full time, part time, ni benda yang sentiasa dan berulang-ulang berlaku. Lihat balik semua mistake anda dalam trading, semua yang anda habis hancurkan akaun, apa juga yang anda lihat menggagalkan anda untuk mencapai matlamat dagangan anda. Semua matlamat kita buat duit. Siapa yang tak nak buat duit? Berapa banyak nak buat? Sebanyak mungkin. Berapa? Letakkan something yang jelas. Selagi anda membuat something yang berulang-ulang menghancurkan, faham? You are doing self-sabotage. That's something yang tak cantik lah. Kita menggagalkan diri kita. So, untuk membentuk objektif ni, selain daripada mempunyai set of belief yang jelas, you have to start thinking about bila anda nak buat bisnes, ada dua lagi benda. Pertama, anda tahu, bisnes tu boleh buat duit. Anda percaya anda boleh buat duit. Sebab objektif anda sekarang ni nak buat bisnes online, trading online. Okey, kepercayaan tu kena ngam untuk anda membuat objektif. Yang kedua adalah anda tahu anda punya modal. Berapa sebenarnya yang anda nak letakkan dalam bisnes ni? Bang, saya baru nak start, saya mula dengan 100 dulu. 100 tu anda nak buat berapa? Jangan letak benda yang luar alam. 100 saya nak buat 1000 bang. Dalam masa contohnya mungkin 3 bulan. Kalau anda boleh buat dan berulang-ulang, tolong bagi tahu saya. Siapa yang tak nak? Kan? Tapi saya tak boleh trade wang besar bang. Saya trade 100 saja. Bagi saya akaun, nombor akaun dia cukup. Tak payah investor password. Bagi saya nombor akaun dia cukup dah. Faham? Tapi itulah dia. Letakkan benda yang masuk akal. Berapa sebenarnya modal yang anda nak letakkan? Di sinilah kenapa pengurusan dalam apa juga bisnes, tak kisah anda trading ke, dalam anda punya whatever pelaburan ke, tolong jangan buat cuma bajet bulanan. Anda tu bukan nak bekerja, nak bisnes sebulan sahaja. Nak trade sebulan je. Siapa tak nak trade sebulan habis kaya, semua hidup tak payah buat apa. Siapa tak nak. Tapi itu cerita majnin. Kita cerita yang masuk akal. Buat bajet tahunan. Berhenti cara berfikir sebagai seorang yang bekerja. Seorang yang bekerja, kalau letak 100 dapat berapa? Kau ingat ni kerja ke? Ekonom nombor. Sendi terus bagi. Faham? Buat anda punya bajet tahunan sekurang-kurangnya. Buat anda punya bajet tahunan. Maksudnya berapa anda dapat. Berapa yang dapat setahun. Sama ada pendapatan tetap, pelaburan anda, cukai, or whatever, yang tetap, dan juga yang tidak tetap. Ni gaji apa semualah, yang tetap. Yang tidak tetap.
letakkan dua ni. Berapa sebenarnya anda punya duit untuk tempoh masa sekurang-kurangnya setahun. Jangan buat bulan. Okey. Lepas tu, berapa perbelanjaan anda untuk tempoh setahun. Ini ada belanja yang tetap bulan-bulan, ada yang seasonal, cukai, road tax kereta, insurans. Kalau insurans kereta, whatever yang anda kena bayar, annuity dan lain-lain. Berapa sebenarnya perbelanjaan anda setahun? Anda ni nak start bisnes, bukannya nak bekerja. Fikir ujung bulan ni aku ada berapa, ada aku nak buat bisnes. Itu tak dapat. Itu orang yang bisnes cuma untuk bila ada bola dekat stadium. Faham tak? Kadang-kadang dia nak berjual, kadang-kadang tak berjual. Yang lepas tu tanya, boleh tak dapat banyak tu? Memang tak lah, sekejap okey, sekejap tak okey. Faham tak? Bisnes suka-suka. Jadi anda pun anda pun akan itu lebih kepada minat, itu lebih kepada suka-suka. Okey. Jadi berapa sebenarnya surplus anda, lebihan selepas tolak dua ni? Dan lebihan ni anda tak letak semua untuk account trading, tak. Bagikan dia. Mungkin ada duit emergency. Berapa duit untuk anda ada kecemasan, kalau ada kecemasan, bang, saya student lagi bang, saya tak ada benda ni, start buat. Kan? Orang tua bagi 100 sebulan, 100 sebulan, apa perancangan anda? Kau trade duit tu? Janganlah. Kalau ada lebih dia barulah. Tak ada duit bang, macam mana nak trade? Jangan trade, simple. Oh, kalau tak ada duit, tak payah trade. Tak payah trade. Trade demo. Dapatkan ilmu dahulu. Kalau anda nak trade, pastikan anda trade duit yang anda dapat hilang. Jangan trade duit yang anda tak mampu nak hilang. Bang, saya nak cari benda ni untuk saya kena berhenti kerja. Saya ada modal ni, saya nak trade dia. Soalan saya kepada mereka yang seperti ini adalah, boleh tak hilang duit tu? Mampu tak hilang duit tu? Itu kenyataan dia sendiri. Saya pernah lalu yang tu. Sakit dia lain. Kita trade duit yang kita tak dapat nak hilang. Oi, dia punya sengsara tu waktu jadi, dia punya ni lain. Tetapi bila tak jadi, sebab dia boleh mengubah gaya cara hidup kita. Kalau itu berlaku, stop trading. Minta tolong, jangan. Saya tiap-tiap boleh kata 2 minggu sekali lah. Wassalam, Oman. 2 minggu sekali lah saya akan terima call ataupun message yang tanya, bang, duit ni duit family saya. Ni kalau ada dalam ni saya minta maaf, tapi saya tak ceritakan nama. Ni benda-benda yang selalu saya terima message. Suatu saya anda nampak saya dah kurang sikit dekat Facebook, dekat Instagram. Soalan-soalan yang macam ni. Bang, saya trade duit family. Hari tu dah untung. Saya dah bagi sikit kat dia orang. Sekarang ni float teruk. Euro US dollar nak jatuh lagi tak? Aduh. Kalau saya boleh jawab direct macam, saya tak dapat jawab direct benda macam tu. Siapa tahu? Kalau saya tahu, buat apa saya nak bagi tahu? Saya bagi tahu setiap hari kat sini. Apa berdasarkan sistem saya, itu saja. Kalau dia jatuh, dia jatuh lah. Ikut sistem. Bukan saya baca market. Sistem tu baca market. Itu je. Ada masanya, it works. Ada masanya, it doesn't work. Bila it works, kita ikut dan tambah position sizing. It doesn't work, kita turunkan position sizing. Itu je. Betul. Tu yang masalahnya. So tetapkan, kalau anda letakkan duit untuk emergency, don't put too much, because most of emergency ni adalah benda cash yang sebenarnya banyak instrumen zaman ini, bukan zaman dulu. Zaman dulu anda nak keluarkan fixed deposit tu, aduh, sekarang ni pun bank dah strict sikit. Tapi
don't put, katalah anda ada lebih kat sini RM10,000 ke, or whatever amount ke, anda letak RM5,000, tak payah, yeah. You can set aside RM5,000 tapi don't put it all in cash. Pasti duit tu jangan mati, faham tak? Tapi masalahnya Zuan, ramai yang claim kata trading ni mudah. Senang je, macam ni buy, macam ni sell kan. It's not about buy and sell. Of course, buying and selling is your system only. It's not about that. Masalahnya orang melihat trading cuma berpandukan kepada entry. Itu masalah dia. Kenapa anda kena ada objektif dan anda kena jaga duit ni? Di sinilah startnya money management anda. Bukannya berapa lot nak buka. Berapa lot nak buka bergantung kepada berapa duit ni ada dan kepada sistem anda nanti. Berapa kali dia entry? Entah bang. Kalau ada setup entry. Berapa kali? Sebulan berapa kali? Seminggu berapa kali? Sehari berapa kali? Baru anda dapat, sama macam anda nak allocatekan duit untuk kedai. Okey, tokek tak ada kat kedai, pekerja ada. Anda nak tinggalkan duit berapa untuk operasi kedai itu esok? Untuk besok? Untuk bulan ni, berapa allocated budget? Tu benda dia. Sama. Kalau anda operasi yang lebih sikit, anda kena bayar overtime lebih sikit, electricity tinggi sikit, anda akan allocate cost yang lebih sikit. Dan anda jangkakan pendapatan banyak ni untuk tampung cost tadi. So, anda kena tahu pada masa yang sama prestasi sistem anda. Tapi sebelum semua tu, benda ni dahulu. Disclaimer, yes, sila jaga MM. Tapi MM bukan bermula dari berapa lot. MM bermula dari sini. Masalahnya jenis yang hujung bulan ada banyak ni, saya depo. Anda tak akan dapat jaga MM. Faham tak? Kalau anda tak buat benda ni, tak payah cerita MM. Saya depo 100 buka 0.1 micro lot saja. Tak payah cerita MM lah. Ya, itu yang jenis seronok-seronok nak trade. Ini bukan bidang seronok-seronok. Bidang ni dia tak ada seronok, tak ada, dia cuma melaksanakan, itu je. Dia tak ada seronok-seronok. Bidang ni tak ada seronok-seronok. Dia adalah satu bisnes serius dan kita cuma plan, ikut plan, itu je. Oh, untung banyak, seronok. Yes, siapa tak seronok? Oh, rugi banyak, sedih. Nampak perkataan kita guna, seronok, sedih, emosi. Okay, so bahagikan duit lebih ni untuk emergency ke, untuk apa ke, dan barulah anda cerita pasal untuk labur, untuk trading. Faham? Barulah cerita pasal benda tu. Itu memang FM dia kerja. Dia tak dapat. Dia tak dapat yang jenis hujung bulan ada $50 berapa. Tak payah cerita MM lah. Saya kalau orang saya hujung bulan ni adalah 1,000 ni. Berapa boleh hujung bulan 7E. Saya suka perkataan 7E hari ni kan. CEO TV Al Hijrah tu kawan lama. Tu je. Tak apa, tercerita lain. Okey. Saya dari TV dulu. Mungkin ada yang tahu lah. Okey. Sebelum anda nak cerita berapa yang anda nak letak, the moment anda letak duit untuk melabur, the first thing yang dalam otak anda, duit ni lenyap. Kalau anda meletakkan, bang, tapi saya beli bond bang, tak mungkin kan MGSS hilang. Tak mungkin beli yang tu treasuries US bond, mungkin tak hilang. Tak ada. The moment anda cerita melabur, duit tu tak ada. Faham tak? The moment anda decide untuk nak melabur, beli tanah, beli rumah, beli apa, the first thing, tapi mistake ataupun kesilapan biasa yang kita buat bila kita go into any venture. Ini bezanya
anda berfikir sebagai seorang bekerja sebagai seorang pelabur. Seorang yang bekerja, bila dia melabur, dia nampak untung dahulu. Beli bonus ya, 20%. Anda nampak, anda cerita marginin dulu. Seorang investor, yes, dia nampak opportunity. Tapi apa yang dia nampak dahulu? Risk. Risiko dahulu. The moment dia alihkan duit untuk pelaburan, yes, dia percaya ada opportunity, ada peluang. Sistem yang dia guna pakai, dia nampak ada peluang. Okay, ada opportunity kat situ. But at the same time, he or she will look at all these risks. The moment dia letakkan duit untuk labur, duit ni kira habis dahulu. Boleh? Ni yang pertama anda tengok. Sebab itu saya tak layan bila orang tanya, oh 1000 ni kalau letak dalam teknik ni dapat berapa? Entah. Engkau tak faham pun pakai, habis. Kan? Faham pun tak jaga duit, habis. Di mana nak start jaga duit buat benda ni? Tolong buat anda punya ni. Tolong buat benda ni. Okey, ketahui daripada situ anda tahu kedudukan kewangan anda. Barulah anda dapat set untuk financial objektif anda. Berapa sebenarnya anda nak janakan dan kerugian yang anda boleh tanggung kepada duit yang anda letak tadi. The lower time frame ataupun lagi cepat anda nak sampai sasaran anda, lagi besar risiko yang anda ambil. Kalau anda faham benda tu, tak ada masalah. Default payment. Jual kat eBay. Ya, mungkin Pian. Mungkin Jo. Ketahui kedudukan kewangan anda. Dia ramai yang melihat trading sebagai ni masalahnya. Jalan keluar daripada kesesakan hidup. Ini adalah last resort. Saya faham. Saya pernah lalu. Faham tak? Kita hilang something dan kita melihat ini sebagai jalan mudah. Ni masalahnya. Melihat ni macam skim cepat kaya. Ini bukan skim cepat kaya. Lagi-lagi skim A, skim B, skim C guna muka saya. Aduh, tu lagi pening kepala. Melambak. Anda search Zul Razak dalam Telegram. Ada Zul Razak 1, 2, 3 sampai 6. 7 dah sekarang ni. Tadi saya tengok 7 dah. Saya pun rajin. Saya message balik. Saya message je. Saya doakan yang baik-baik semoga bertaubat. Rajin je. Lepas tu kena block. Tak ada kerja. Sementara tunggu sesi kita, Melvin tengah hujan. Saya pun message lah kan. Irina ambil alih. Faham? Okay? Jadi jangan lihat bidang ini sebagai last resort. Rezeki anywhere. Rezeki anywhere. Hantar surat lawyer. Nak hantar kat mana? Pian, nak hantar kat mana? Dia ada nama saya. Dia nama saya. Tanya apa dia tak bagi. Habis-habis dekat Indonesia. Nak lawyer kat mana? Tak tahu. Phone number, tanya apa semua, detail macam-macam cara nak tanya. Report polis, apa semua dah buat. Apa lagi nak buat? Polis pun dah fed up dah. Aduh. Jangan, ya, masalah yang skim cepat kaya, melihat benda-benda ni sebagai cepat kaya. Masih 7. Masih 7. Sakit otak aku. So, baik tak bagi location markas kedai mamak bawah rumah. Si baik. Okey. Kalau anda tak tahu modal anda, berapa sebenarnya anda nak letak, anda tak akan dapat set target. Kalau jenis yang letak bulan-bulan, tu faham tak?
Saya ada $50, target berapa? Tak dapat. Sebab anda nak take apa, anda kena tahu size portfolio anda. Anda tak akan dapat letak. Anda tak akan dapat. Bisnes yang jenis letak RM100 dapat berapa? Tak dapat. It won't be that, it won't be long term tau. Dia cuma untuk seminggu, 2 minggu punya ni okey. Tapi kalau anda cuma take seminggu, 2 minggu. Kalau anda tanya diri sendiri kan, kenapa aku, kalau situasi ni familiar kepada ramai. Letak duit, untung rugi balik. Adalah kadang-kadang bulan yang dia withdraw besar sikit, entah letak apa, entah tiba-tiba naik, keluar kan. 2-3 bulan berhenti trade, lepas tu depo balik, trade balik, untung rugi balik. Itu adalah yang saya sebut tadi, self-sabotage tadi. Selagi kita tak ada satu yang jelas, apa anda nak, anda tak akan dapat pergi further. Anda tak dapat melangkah satu level lagi dalam bidang ni. Bukan jenis teknik, bukan cerita teknik. Teknik anda boleh belajar apa juga. Anda boleh belajar Elliott Wave, anda boleh belajar Gunn, anda boleh belajar Wyckoff. Semua tu bagus. Betul? Betul Sunni. Semua tu bagus. Tetapi, the moment anda sabotage diri tadi, apa teknik pun yang anda belajar, apa pun tak guna. Sebab anda ingat MM tu start daripada berapa lot nak buka. Tu lawak je. Bukan itu, depo banyak ni buka 0.1. Depo banyak ni dia buka 1 lot. Depo banyak ni letak 0.01. Mana ada macam tu? Itu totally jauh dah. Itu totally jauh dah. Okay? What you do is, ketahui modal anda. Berapa sebenarnya modal anda, dan berapa target untuk nak buat dalam satu tempoh yang masuk akal. Yang anda boleh cerita kat jiran sebelah, ketuk pintu, jangan ketuk kepada dia, ketuk pintu rumah dia, aku ada satu benda ni, aku ada RM1,000. Kalau laburkan dia, dapat RM500 dalam tempoh sebulan. Tengok muka jiran anda tu, berubah ke tak kalau dia macam nak tutup pintu cepat kan? Faham tak? Kalau anda sebut nombor yang masuk akal, 50% sebulan tu, gush. Faham? Tapi ini yang impian-impian yang ramai ada. Ada RM100, buat $50 pun cukup lah. Ya Allah, saya dengar pun takut. Tak bang, saya ada $10 je bang. $10 je depo. Kan? Nak buat apa-apa? Dalam $50 sehari boleh. Ya, uish, 500% dia nak buat. Kan susah. Faham? Kan? Itulah benda dia. Selain daripada tu, target daripada sudut duit, target daripada sudut time. Dan jangan lupa, target daripada kalau rugi. Jangan ada untungnya. Ni untung, ini masa. Rugi tu kena ada. Berapa yang anda sanggup rugi duit tu? Kalau anda dah tahu berapa anda sanggup rugi daripada duit tu, matematik dia, kalau katalah duit ni ada 1,000, okey, anda sanggup rugi 500. Yang dekat target ni cannot go less than, maksudnya kerugian dan pulangan, it must be at least 2-1. Depend kepada itu standard dia lah. Itu standard dia. You can go lower, you can go higher. But this is a good rule of thumb yang anda boleh ikut. Boleh? Bergantung kepada risk tolerance anda. Ini benda-benda yang anda kena letakkan ya.
Pernah fikir tak benda macam ni? Tolong berfikir sebelum cerita nak pasal berapa lot nak buka. It's not about the technique. Teknik semua bagus. Ada masa dia bagus, ada masa dia tak bagus. Daripada situ dan baru anda move kepada second element dalam anda punya bisnes ni. Dapatkan benda-benda ni dahulu. Berapa? Dan anda boleh ada something to work on. Berapa sebenarnya yang anda boleh, kalau anda tahu anda cuma dapat hilang separuh daripada anda punya modal tadi. Ini yang masalahnya dekat ramai retail trader. Dululah, sekarang ni tak ramai. Dulu tak tahun 2014 ke bawah. I'm talking about 2016 ke bawah. Kalau dulu, anda tak heran kalau tengok akaun 5,000, 10,000. Sekarang, akaun atas 1,000 orang kata, besar akaun kau. Dulu tak besar pun. Dulu, sebab apa dulu depo besar? Sebab dulu bila kita nak hantar duit, kita buat TT. Faham tak? Dululah ataupun guna credit card lah. Dia banyaknya credit card dengan ni. So, dah ramai tahu credit card tu susah. Sebabnya kalau anda letak duit banyak ni, bila anda keluarkan dia sama. Kalau ada depo $1,000, dia boleh withdraw sampai $1,000 sahaja. Lepas tu nak withdraw lain, kena tukar cara lain kepada akaun bank anda. Dan lama-lama orang dah tak suka nak pakai credit card. Satu lagi interest rate credit card. Itu nombor satu. Nombor dua adalah dulu TT itu mahal. 2005 ke bawah. Dulu itu waktu tu currency trading bukan famous. Orang tahu pasal currency trading tapi dia punya platform tu mahal. Dulu mahal nak trade forex ni. Yes, minimum transaction charge tu. $1,000 berapa tak silap saya. Saya pun dah tak ingat. Lama sangat. Yes. Yes, Sunbi. Depend kepada regulator waktu tu. Dulu kalau nak buka satu akaun, dulu $10,000. Tu dulu. Sebelum 2006. Sebelum NT4. Saya tahu pasal forex tahun 99 saya dah dengar pasal forex. Tapi yang itu anda ambil platform dekat bank. Tu dulu. Dan fee dia mahal. Dia punya spread tu hush. Pernah tengok chart dia? Macam tu dia tengok. Main kejut dia. Tengok. Main kejut dia. Kan? Lagi besar daripada kalau dululah Renong. Renong pun dah besar. Dia besar daripada Renong. Second board. Dulu ada second board. Dulu. 99 saya banyak kepada kopi, trading kopi. Promo 0% tu memang ada. Tu dah lama dah. Okey, setiap transaksi anda broker yang tanggung. Okey. Atas 205. Yes. Dia kena atas certain jumlah. Kalau $10 pengsan orang semua masuk $5 pengsan XM nak tanggung. Masuk $5 sampai 200. Dia buat satu transaction. Satu transaction charge $5 juga. Oi. Tak ada. XM offline jadi. Si kecil sangat dia tak terbaca. Okey, kenapa anda kena tahu benda ni? Dan barulah anda tahu berapa nak depo. Faham tak? Janganlah depo 1,000, depo 500. Yang kau pergi depo 1,000 nak pakai 500. Depo 1,000. Apa ke mengarutnya? Benda ni yang lagi-lagi saya dengar yang macam ni. Ni lagi mengarut. Saya ada hamba Allah ni. Okay?
Dia dapat VSS. Masa nak kena VSS, dia tiap-tiap hari mesej saya. Bang Zul, saya hilang kerja ni Bang Zul. Tak lama lagi, bulan depan. Bulan 1 lagi kan. Jadi saya nak start trading dengan serius lah. Tapi sebelum ni trading saya teruk bang. Okay, saya tanya dia, ada ikut tak kita punya sesi? Ada. Tak tahu dia ada ke tak. Kalau ada, dengar. Anda pun tahu siapa diri anda. Jadi apa yang dia buat? Okay. Duit masa nak kena VSS tu dia bising. Tapi bila dapat VSS tu dia senyap. Tahu pasal apa? Tahu tak pasal apa dia senyap bila dapat VSS? Dia nak trade. Tapi masa sebelum maksudnya dia susah hati lah kena buang kerja. Bila start yang tu kenapa dia senyap? Dia tengok amount VSS tu bukan VSS, MSS ke VSS. Bukan dah float. Amount tu tinggi. Amount tu banyak. Dia tak expect banyak tu. Company tu bagus lah kot. Bagi dia banyak. Kan? So, apa yang dia buat? Dia mesej saya. Dia cakap, Alhamdulillah dah dapat VSS. Ui, banyak bang. Saya tak sangka banyak tu. Mungkin dia kira daripada macam manalah formula dia. Okey. Saya pun dengar je lah. Okay, orang tengah susah hati. Okey, sekarang ni saya nak trade bang. Saya cakap kat dia, saya ceritalah pasal benda ni. Kau rancangkan duit kau nak pakai apa semua kan. Lepas tu dia screenshot kepada saya akaun dia. Dia terima jumlah ini. Dia bukan VSS. Some separation scheme. Dia executive, corporate executive. Ini US dollar tau. Banyak dia dapat. Separation scheme. Separation scheme. Tak tahu nak buat apa. Dia letak banyak ni dalam akaun. Lepas tu kan, saya cuma nak guna 5%. Ni baru berlaku tau. Ni baru berlaku last 2 minggu, seminggu lepas. Bulan 2. Ni bulan 2 minggu lepas. Dia letak banyak ni. Lepas tu dia kata dia punya limit penggunaan akaun ni tak 2 minggu lepas 200,000. Saya punya kena geletek tu, ya Allah. Dulu tak heran dengan akaun macam ni Pian. Dulu lah. Sekarang ni orang heran. Okay. Ni banyak akaun dia. Banyak duit dia, banyak. Seriously, dia pun senyap. Dia pangkat somebody lah. Tapi dia bukan hanya kepada forex, dia banyak kepada lain-lain, saham dan lain-lain. Dan dia tunjuk dia. Saya tanya dia, nak pakai berapa banyak? Saya cuma sanggup hilang 5% sebab duit ni nanti nak pakai. Saya pergi nak mengamuk saya. Saya tanya dia, 200,000 ni sebenarnya berapa untuk trading? Berapa untuk trading? 5%. 5% tu dia punya sebenarnya ini bukan drawdown limit dia. Ini sebenarnya dipanggil risk of ruin. Risk of ruin ni bila kita kata akaun tu dah tak cantik. Bila dia sampai 5%, dia tak cantik. Berapa nak stop? Oh, berapa nak stop? Bertukar balik figure dia. 15%. Kalau 15%, yang kau pergi masuk 200,000 ni kenapa? Itu je. Faham? Masukkan yang 15% ni dalam account trading. Yang lebih tu letaklah tempat lain. ASB ke apa kan. Mana ada leverage dah? 1-2. Mana ada leverage lah kalau macam tu. Dia depend kepada kita punya negotiation. Bila anda atas certain jumlah, dia akan broker akan nego kepada anda berapa leverage yang anda boleh terima. Faham tak? Macam mana dia letak, lepas tu dia nak withdraw kan kehilang, rugi daripada sudut exchange rate. Aduh, saya pun tak tahu nak cakap apa. Faham? 0.2 lagi kecil. Jadi letakkan berapa yang anda sanggup hilang sahaja. Lower habis. Itu lagi tak boleh buka apa je.
Letakkan yang 15% je lah dalam ni. Yang lebih-lebih tu letaklah tempat lain. Dan anda boleh memulakan something yang masuk akal. Kalau anda memang katakan portfolio pelaburan, saya berjumlah 200,000 tu lain. Memang ada. Tu nak cepatkan hilang. Betul. Mutual fund pun Pian tahu kan, yang orang tak buat dari mana duit dia datang kan. Betul tak Pian? Tolonglah, rancanglah benda ni. Benda yang macam ni kadang-kadang even kepada yang Pian pun tahu, kadang-kadang dia letak, dia ambil insurance, dia ambil mutual fund, dan dia pergi kepada payment yang monthly yang dia tak mampu nak bayar. Kadang-kadang, betul tak? Ni benda-benda yang tak merancang, pelaburan tanpa dirancang. Tanpa perancangan anda tak akan dapat anda punya objektif. Man suruh dia PM tepi. Dan yang ketiga dalam anda selain daripada kepercayaan modal, yang ketiga tadi, buatlah berapa sebenarnya masa yang anda nak luangkan. Kalau anda dapati trading ni mengganggu hidup, nak makan pun susah, nak minum pun susah, nak keluar pun susah, nak tidur pun susah. Mau tak nak tidur? FOMC malam ni ha. Jarang-jarang saya nak cari klien. Selalu klien cari saya. Tapi kalau klien buaya, mana taknya? Quiet Pian. Betul tak Pian? So, ketahui anda punya kesesuaian, kaedah trading kepada anda. Kalau anda nak buat intraday, pastikan anda mempunyai banyak masa. Saya tak setuju langsung kalau anda kata, saya scalper je bang, saya kerja. Lagi kerja kau pergi masuk yang panjang sikit. Mana kena intraday dengan apa? Scalper dengan intraday ni untuk mereka yang bekerja. Saya memang tak ada masa bang. Saya sekejap je, 1 jam je. Lepas makan malam saya scalp sekejap. Yalah. Jawapan saya, yalah. Berapa kali yang scalp sekejap tu pukul 2 pagi mengadap lagi. Ataupun besok pagi main terkejut-terkejut tengok phone. Faham? Tak payahlah cerita kartun, cerita masuk akal lah kan. Tak ada masa, jangan pergi scalp, jangan pergi intraday. Tak kena kepada anda. Kan? Bangun pagi, apa tu? Saya bangun pagi tahu buat apa dulu? COC. Tu dulu. Buka-buka mana tahu ada yang request malam belum letak donate. Tu dulu. Bukan, kalau anda dapati hidup anda keliling dengan cat, tak dapat. Seperti kampung sini. Itu banyak sendi. Tak payah cerita kat Indonesia. Kat mana-mana pun banyak. Kat Malaysia ada yang kaya terduduk sebabnya tak diajar cara mengurus duit. Dia orang diajar dibagi duit sahaja. Scalp COC. Jam sikit. Okey, jadi apa bila anda pemilih kepada yang lebih lower time frame, M5, M15, H1 ke bawah, anda buat intraday. Anda kena spend lebih daripada 2 jam depan chart. Jangan ceritalah saya scalper je bang, lepas kerja saya scalp sekejap. Tak ada. Tak ada. Anda akan lekat depan chart lama. Lagi lower time frame yang anda pergi, lagi banyak analisa yang anda kena buat. Simple je. Saya kalau tak buat chart H1 tu, saya buat H4 ke atas, saya tengok chart sekali je satu hari. Kalau disebabkan saya tengok chart H1, saya kena tengok chart 3 kali, 2 kali. 2 kali lah. 2 kali sehari. Pagi sekejap, malam sekejap. Dah, itu ni. Lain saya tak ada, jarang saya nak pergi update chart. Dan dia pergi, dia tak pergi, kita cari second. Ada stop loss, ada TP, itu je. Ubah, itu je. Okay, swing. Kenakan kepada diri anda.
Biasa Sumbi. Sebabnya tak diajar cara mengurus. Itulah dia bagi duit. Lepas tu semua dah datang. Ejen datang, apa semua datang. Waktu tu dia orang ni letak duit. Habis. Saudara mara yang tak pernah kontak 10 tahun pun tiba-tiba datang. Betul tak? Ni buatkan jadual anda. Kalau apa yang saya sebut ni, ini adalah something yang berulang-ulang kepada semua. Even kepada saya sendiri, remind untuk diri sendiri. Buatkan jadual anda, buat jadual anda. Tak payah duduk depan, kalah orang trade kat bank pun tak macam tu. Dia dah balik habis, besok dia kerja lagi. Faham? Ni jumpa dekat rumah, dia duduk tengok cat dekat mamak, dia duduk cat keluar kat mana, dia duduk cat apa dalam kereta pun. Ni nak buy ke sell? Tanya saya, memang saya je lah. Kalau saya lah, dia naik, dia entah turun kan, dia naik. Buat jadual anda. Tak payah, jangan trading ni menguasai hidup anda. Boleh? Kalau anda mendapati trading tu macam berat, yang jadikan dia berat anda. Itu je. Kalau nampak macam susah sangat, kecil sangat, macam dia banyak kena turun naik, pergi time frame atas, time frame besar, itu je. Itu je. Sama macam kisah businessman dekat Thai jatuh terduduk, hero, zero. Lepas tu naik balik sebab fundamental dalam diri dia. Sebab itu asal dia daripada kita, Kimi. Sebab itu sama, sistem ada turun naik. Sistem ada turun naik. Tapi kalau kepercayaan anda kuat, kepercayaan anda kena, it's all about kita tau. Kalau kepercayaan anda kena, then ini adalah set of belief. Kalau set of belief anda kena kepada industri berkenaan, your plan might fail. Plan kita boleh tukar. Ya? Set of belief ke arah objektif kita. Ni ke arah objektif. Ni objektif kita. Kalau set of belief kita okey, kita ada objektif jelas berdasarkan set of belief, then yang tengah-tengah ni, you can change it. Plan kita, maksudnya teknik dan juga position sizing. Ini yang sebenarnya menentukan anda mencapai objektif. Bukannya teknik. It's not about teknik. Ramai, kalau penjual teknik akan cerita, oh teknik ni tak bagus, ni bagus. Penjual teknik akan cerita benda tu. Semua penjual teknik akan cerita, teknik tu lah paling bagus. Tu penjual teknik. Kalau saya ada teknik yang tu lah terhebat macam Liverpool, kalau Liverpool tu lain lah. Tapi kalau ada teknik yang memang hebat, anda rasa saya di sini je. Saya duduk senyap-senyap, ada Pian, ada Kimi. Pian, Kimi, Joe, Sunbi dan kita semua ni lah. Buat apa kita buat live-live? Kita duduk sekali, jumpa. Saya belanja, duduk sekali. Tolong tekan enter buy pun saya tak nak. Tolong tekan ikon aku, tekan buy kat sini. Faham? It's all about diri. Yes, kalau anda tengoklah Ray Dalio, ada tengoklah siapa-siapa kan. They will be talking mostly mengenai kita, diri. Not about the market. Joe tak dilupai, tak. Joe tukang tekan sell. Pian tukang buy, Kimi tukang withdraw. Dia tak ada cerita bagus saja. Sunbi tukang pergi ambil duit kat bank. Itu dia kerja senang. Boleh beli pulau kan. Kan? Singapura berapa satu? Jo. Berapa satu Singapura? Saya nak 2. Apalah, tu kan. Jadi it's not about the teknik. Teknik tu benda yang anda ikut satu teknik yang menentukan anda capai objektif, bukan teknik.
Teknik tu benda berulang-ulang. Anda boleh guna teknik yang tak apalah. Asalkan jelas. Ada masuk, ada keluar dan anda tahu prestasi dia. Position sizing model. Itu caranya mencapai objektif. Siapa tukang depo? Tak ada depo. Depo sekali je. Sekali je. Mula-mula saya sendiri. Dah tak perlu Abang Sundi. Depo dah tak perlu. Holy Grail. Itulah tukang withdraw yang paling sibuk. Itu punya kerja. Dia withdraw sambil tu suruh pesan beli Milo, beli apa balik. Beli Milo. Gemuklah kita. Okey. Faham? Penjual teknik akan cerita pasal teknik. No. Semua teknik bagus. Asalkan dia lengkap. Ada cara masuk, ada cara keluar yang jelas. Ada cara manage keluar masuk. Kalau anda dengar secukup rasa, jangan ikut. Guna NDB. Depo, kena depo juga. Nak withdraw kena depo. Depo $5. $15. Faham? $200. $200. Jadi, it's all about this. Ini dia. Nak buat position sizing, anda kena buat yang semua tadi. Menentukan sistem apa yang kena kepada anda, buat jadual anda. Menentukan set of belief anda kena kepada market, buat latihan yang saya katakan tadi, 3 bulan. Ya? Barulah anda dapat come up dengan objektif jelas, berdasarkan kepada duit yang anda ada, set of belief yang ngam. Barulah anda dapat menentukan objektif. Tanpa benda tu, anda tak akan dapat buat position sizing. Anda tak akan dapat. Buka tak payah. Faham? Kalau anda tak ada benda-benda ni, anda tak akan dapat buat objektif. Tu yang margin tu. Dia tahu depo, trade dapat ikut banyak mana dia withdraw. Lepas tu ulang balik, sabotaj diri balik. Selagi anda tak buat benda-benda ni, dia punya cycle tu akan berulang. Benda sama je cerita. 5 tahun lagi jumpa, benda sama. 5 tahun lagi jumpa, benda sama. 10 tahun sama je. Kan? Jumpa kat tangga masjid. Seorang jadi imam, seorang jadi Bilal. Seorang jadi Tok Siap. Cantik sangat. Faham? Kan? Kau buy ke sell? Tunggu tangga masjid. Umur 67 seorang. Seorang lagi 72. Faham? SM tak scam. Sama kan? Kita 3, kita 4, berapa orang kita ni? Duduk kat tangga masjid, seorang atas sekali, seorang bawah sekali. EU naik ke turun? Entah. Kimi. Boleh? Kan? Tak habis. Buat benda ni. Set of belief yang ngam. Plan. Anda dah ada trading plan, trading system yang memang anda pakai. Dia jadi ke tak jadi ke? Kalau dia jadi, anda naikkan position sizing. Apa maksud anda dengan jadi? Kepada expectancy. Bukannya kepada duit. Oh tadi aku, ni masalahnya 10 kali trade kan, 8 kali cut loss cut loss ataupun BE, 2 kali dia profit. Wah, duit dalam ni tadi ada 100, tiba-tiba jadi 600. Entah apa lot dia pakai pun tak tahu. Kan, 600. Lepas tu trading ni cantik. Lot second kali ke 11 dia masuk besar sikit. Tadi 0.1. Sekarang ni dia masuk 0.5. Yang 0.5 ni waktunya trading hancur. Dia dah keluarkan duit 100 tadi. Ada lagi 500 dalam ni. Katanya untung mengatasi rugi. Penat dia tak kira ke? Sejadah sekali. Seorang atas tangga, seorang bawah sekali. Dari atas sampai ke bawah duduk. 5 orang, 6 orang. EU naik turun. Kimi tak? Saya senang je. Panggil nama Kimi. Dia rajin kira. Senang kerja kan. Selagi tak buat benda ni, itulah dia.
Itulah dia. Kita akan sentiasa buat self-sabotage. Sistem dagangan. Berfikir secara bersistem. Ya? Sistem dagangan ada dua. Model pasaran dan juga model saiz posisi. Kita banyak kali sentuh benda ni. Benda ni kita akan cerita eksklusif esok. Ya? Model saiz posisi adalah something yang amat penting. So cerita-cerita ni setiap hari saya cerita mengenai benda-benda ni. Semua ni setiap hari saya cerita. Tak ada apa pun. Structure momentum, dinamik pasaran. Tapi yang paling penting sebenarnya benda ni. Benda ni yang paling penting. Kalau kita dalam Vantap punya ni dia panggil sebagai SQN. Saya tak ceritakan banyak pasal SQN ni sebab it's quite a complicated punya sistem. Saya gunakan something yang amat simple. Di mana kita just pantau kepada lebih daripada tak tahu berapa orang. Anda pantau kepada sistem anda, pulangan dia. Siapa punya yang anda nak tengok? Anda punya, bukannya orang punya. Ya? Buat anda punya jangkaan sistem tu, testkan dia. Buat dia kepada 3. Esok kita akan ceritakan mengenai model perlindungan, model trust dan lain-lain untuk anda punya position sizing model. Tanpa benda ni, sebab itu kalau orang bercerita dalam Discord kan, yang tanya saya market naik ke market turun apa, saya lambat sikit nak jawab. Tapi kalau orang tanya pasal position size, saya cepat jawab. Okey. Saya cepat jawab. Sebabnya ini adalah penentu anda sampai objektif anda atau tak. Try. Saya dah berikan asas untuk anda nak ikut. Anda boleh ubah-ubah nombor-nombor ni kepada anda. Anda boleh ubah yang ni semua kepada anda. Jadi esok kita akan ceritakan mengenai position sizing model berdasarkan anda punya matlamat, berdasarkan anda punya toleransi kepada risiko, objektif jelas, berdasarkan tempoh sasaran, masa dan kesesuaian kepada anda. Anda kena tahu apa yang anda nak. Anda tak tahu apa yang anda nak, anda tak akan dapat buat benda ni. Terasa rindu. Samalah kita. Okey? Jadi itu sahaja untuk malam ini. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Chart saya akan cuba update sebelum Liverpool ataupun bukan masa FOMC. Buat apa kan? Dia jalan buat apa saya tengah lukis. Banyak cerita. Ambil 2% saja yang boleh berjaya belajar dari YouTube. Ikut sesi live of course. Tapi kat situ ada recording, betul? Sekejap lagi kita ada FB live kita. Jadi jangan lupa pergi ikut Imran dengan siapa? Azni. Mel bagus. Imran dengan Azni dan wakil XM kita. Mana tahu menang hadiah. Salam 5-0. Zuan, start dah buat benda tu. Bukannya pasal teknik, dia pasal position sizing. Ambil yang saya kongsikan tu dan anda start buat untuk ni untuk position sizing anda sendiri. Jadi esok ikut kita punya sesi besok. Jangan lupa FB live bersama Imran dan Azni selepas ni. Mana ada banyak yang anda boleh dengar daripada Imran.